Tajuk utama Buletin TV 9 1 September. Laporan awal nahas pesawat di Elmina dijangka dikeluarkan pada minggu kedua bulan ini. Juga, ibu dan teman lelaki didakwa dera anak hingga maut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pengangkutan akan mengeluarkan laporan awal nahas pesawat terhempas di Elmina Shah Alam 17 Ogos lalu menjelang minggu kedua bulan ini. Ujar menterinya Anthony Loke, ia selepas data rakaman suara 30 minit dalam kotak perakam suara kokpit pesawat itu dalam proses analisis. Laporan juga diharapkan siap sebelum Hari Malaysia 16 September ini. Data itu masih dianalisa. Seperti yang saya telah janjikan, laporan awal akan dikemukakan 30 hari selepas insiden. Maka saya menjangkakan laporan awal akan dapat kita keluarkan pada minggu kedua bulan September. Pasukan Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU yang berada di Florida, Amerika Syarikat dijangka pulang esok. Mereka ke sana bagi mendapatkan bantuan mengekstrak data pengilang peralatan asal OEM yang mengeluarkan kotak perakam suara kokpit CVR pesawat terbabit. Data rakaman suara yang berada dalam komponen memory park pesawat malang itu dihantar ke Makmal Florida selepas gagal berbuat demikian menerusi bantuan makmal teknikal di Singapura. Mahkamah Magistrate Petaling Jaya hari ini mendakwa wanita dan teman lelakinya yang disyaki mendera kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun. Ketua Polis Daerah Serdang, Asisten Komisioner AA Ambalagan berkata, ia selepas kertas siasatan dilengkapkan dan dirujuk ke Timbalan Pendakwa Raya. Tertuduh pertama iaitu ibu mangsa 44 tahun dan tertuduh kedua iaitu teman lelakinya 29 tahun didakwa mengikut Seksyen 302 dan Seksyen 34 Kanun Kesesaan. Siasatan kes mengikut Seksyen 182 Kanun Kesesaan turut dibuka terhadap tertuduh kedua kerana membuat laporan palsu. Berdasarkan siasatan, pegawai perubatan kanak-kanak tersebut memberitahu mangsa yang didakwa dilanggar kenderaan didapati mempunyai kesan lebam dan luka lama dipercayai akibat didera. Kejadian menyayat hati 22 Ogos lalu berlaku sebaik teman lelaki ibu mangsa membawanya ke Jabatan Kecemasan Hospital Serdang sebelum disahkan meninggal dunia sekitar 12.50 tengah malam. Mangsa juga dipercayai maut selepas didera ibu kandungnya di kediaman mereka di Taman Puncak Jalil, Sri Kembangan, Serdang. Remaja lelaki berusia 17 tahun didakwa di Mahkamah Magistrate Teluk Intan atas tuduhan membunuh rakannya di Rungkup, Pagan Datuk 2 minggu lalu. Prosiding di hadapan Hakim Intan Nurul Farina Zainal Abidin secara tertutup memandangkan usia tertuduh di bawah umur. Tertuduh yang tidak bersekolah hanya mengangguk faham ketika kertas pertuduhan dibacakan terhadapnya. Pendakwaan susulan dia membunuh P. Hariaren, 21 tahun pada 20 Ogos lalu. Perbuatan itu dilakukan antara 6 petang hingga 8.30 malam di Jalan Pasir Kampung Sungai Payung Baruh, Bagan Datuk. Siasatan kes mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh berdepan hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 tahun dan tidak melebihi 40 tahun. Mahkamah turut menetapkan jika tidak dihukum mati, tertuduh bakal dikenakan sebatan tidak kurang 12 kali. Sebutan semula kes 5 Oktober depan bertujuan serahan laporan DNA dan patologi. Remaja itu sebelum ini ditahan selepas disyaki membunuh rakannya susulan penemuan mayat seorang lelaki di dalam parit dekat kawasan kelapa sawit di Bagan Datuk. Tindakan dilakukan gara-gara mangsa yang didakwa sering mengganggu teman wanita suspek. 2 rakan dijatuhkan hukuman penjara 12 bulan oleh Mahkamah Magistrate Seremban selepas mengaku bersalah atas pertuduhan menipu seorang lelaki berkenaan tawaran mendapatkan anak angkat 15 Julai lalu. Magistrate Nurul Sakinah Rosli menjatuhkan hukuman itu terhadap G. Gayatri 32 tahun dan Aliah Begum Selvam 30 tahun. Mereka berdua didakwa menipu seorang lelaki berusia 37 tahun dengan menawarkan urusan pengambilan anak angkat dan meminta mangsa membuat 7 kali transaksi pemindahan wang berjumlah RM7,900 ke satu akaun bank. Berdasarkan fakta kes, mangsa telah berurusan dengan Gayatri selepas diberitahu terdapat bayi perempuan untuk dijadikan anak angkat yang berasal daripada keluarga susah.
Namun mangsa tidak menerima anak angkat berkenaan seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, tertuduh memberi pelbagai alasan. Polis menahan seorang penganggur yang dipercayai terbabit dalam kes seorang lelaki mati ditembak di Jalan Hamzah Alang, Persiaran Hamzah Alang, Kelmarin. Ketua Polis Daerah Kelang Utara, Asisten Komisioner Vijaya Rao Samakulu berkata, lelaki berusia 20-an itu ditahan di Kapar kira-kira jam 12.30 hari semalam. Menurut Vijaya, pihak polis kini sedang giat mengesan beberapa suspek lain yang disyaki turut terbabit dalam kes berkenaan. Katanya motif kejadian juga sedang disiasat. Sebelum ini, media melaporkan seorang lelaki mati ditembak di Jalan Hamzah Alang, Persiaran Hamzah Alang, Rabu lalu. Vijaya dilaporkan berkata, pihak polis menerima aduan berkaitan kejadian tembakan itu yang berlaku di kawasan Kapar. Siasatan awal mendapati saksi awam terdengar bunyi beberapa das tembakan serta kemalangan kecil di sekitar lokasi tempat kejadian. Katanya, mangsa yang berusia 36 tahun itu juga didapati mempunyai 12 rekod lampau berkaitan dadah dan jenayah kekerasan. Dua remaja lelaki berusia 18 tahun yang parah selepas kenderaan pelbagai guna MPV yang dinaiki mereka terbabas di Lebuh Raya Langkawi, Kelmarin telah meninggal dunia. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Syariman Ashari dalam satu kenyataan memaklumkan kedua-dua mangsa meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di unit rawatan rapi ICU Hospital Sultanah Maliha. Mangsa Muhammad Fiz Razwail Zainuddin disahkan meninggal dunia jam 10.53 malam semalam. Manakala mangsa kedua Muhammad Haikal Hakim Cik Isa dilaporkan meninggal dunia jam 8.59 pagi tadi. Laporan bedah siasat mendapati kedua-dua mangsa meninggal dunia akibat kecederaan parah dan kegagalan pelbagai organ. Kedua-dua jenazah sudah dituntut keluarga mangsa dan dibawa pulang untuk dikebumikan. Kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Pengangkutan Jalan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang kru kapal Eco Galaxy yang dilaporkan terjatuh dalam laut pada 30 Ogos lalu disahkan meninggal dunia selepas mayatnya ditemui terapung di perairan Pulau Tengah pagi tadi. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Selangor, Komander Maritim Muhammad Sharon Liza Ghazali berkata, mayat berkenaan ditemui pasukan bot penggalang 10 yang sedang dalam op cari lamat kira-kira jam 9.26 pagi. Muhammad Syahrin Liza berkata, mayat mangsa dibawa ke jeti Pangkalan Polis Marin PPM Pulau Indah untuk proses pengecaman oleh ejen kapal-kapal Eco Galaxy sebelum diserahkan kepada polis. Pengecaman awal oleh ejen kapal mengesahkan mayat itu adalah Peligres James Alagusta, 57 tahun yang dilaporkan hilang sebelum ini. Mayat mangsa kemudian dihantar ke Hospital Banting untuk proses bedah siasat. Op cari lamat ditamatkan pada jam 1.13 tengah hari dan pos hadapan cari lamat di jeti Tanjung Ru Pulau Keri juga ditutup. Bertemu kembali. Kerajaan akan menumpukan isu peningkatan kualiti hidup rakyat dengan hasil lebih tinggi dapat dicapai menerusi Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 atau NIMP 2030. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, antara komponen bakal ditumpukan isu pekerjaan dengan gaji yang lebih baik dan perkongsian kekayaan dengan rakyat. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran NIMP 2030 di Ibu Negara. Katanya NIMP bakal mewujudkan peluang pekerjaan bernilai tinggi through a whole of nation approach that not only involves the government machinery but also the private sector by working collaboratively to achieve the vision and goals. We will form a dedicated national NIMP 2030 council with the participation of relevant ministries and industry representatives. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran NIMP 2030 di Ibu Negara. Katanya NIMP bakal mewujudkan peluang pekerjaan bernilai tinggi bagi menaikkan dan memperluaskan masyarakat kelas pertengahan. Usaha itu juga akan ditingkatkan menerusi arah aliran global seperti peningkatan peranan teknologi industri 4.0 serta ancakan demografi yang mengubah sifat pekerjaan.
NIMP 2030 mengambil pendekatan dengan misi jelas merangsang keseluruhan ekosistem sektor pembuatan. Transformasi di seluruh negara itu bertujuan memacu transformasi perindustrian dan merealisasikan wawasan negara. Not only involves the government machinery, but also the private sector. Padi Beras Nasional Berhad Bernas menyelaraskan harga jualan beras putih import seluruh negara daripada 2,351 metrik tan kepada 3,200 per metrik tan berkuat kuasa hari ini. Langkah sejajar harga terkini beras putih import di pasaran antarabangsa. Dalam satu kenyataan, Bernas menjelaskan langkah diambil selepas mengharungi separuh tahun pertama yang mencabar susulan ketidaktentuan pelbagai faktor luaran seperti perubahan iklim, kadar pertukaran mata wang asing yang semakin lemah, kos operasi tinggi dan konflik serantau. Kesemua faktor-faktor itu secara kolektif telah mencetuskan kesan ketara terhadap pasaran dagangan beras global ditambah kesan larangan pengeksportan beras putih diumumkan India baru-baru ini. Bernas juga telah menanggung kesan kenaikan harga beras import sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Menurut Bernas, pelarasan harga tidak dapat dielakkan buat ketika ini walaupun telah mempertimbang keperluan operasi perniagaan dan kestabilan industri yang semakin sukar. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mendoakan penyampai berita Nightline Raymond Goh diberikan kesembuhan. Titah baginda itu dizahirkan menerusi Facebook Istana Negara. Juga mendoakan agar Muhammad Zaman Goh dikurniakan keafiatan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Ia selepas penyampai berita itu dilapor dalam keadaan kritikal selepas diserang penyakit angin ahmar dan menerima rawatan di Hospital Asunta Petaling Jaya. Raymond memulakan kerjaya sebagai penyampai berita di 7 O'Clock News dan kemudian beralih kepada Nightline TV3. Penyampai bersuara emas ini telah berkhidmat di dalam dunia penyiaran lebih 30 tahun lalu. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah juga menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga anggota Angkatan Sukarelawan Rela Muhammad Noh Muhammad Isa yang meninggal dunia semalam. Ucapan takziah juga dizahirkan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Ucapan itu dizahirkan menerusi perkongsian di laman Facebook Istana Negara. Menerusi kenyataan itu juga, baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita dengan pemergian Allahyarham. Baginda berdua juga berharap seluruh keluarga dapat bersabar serta tabah menghadapi dugaan serta suasana sedih dan pilu ini. Allahyarham yang juga Ketua Kontingen Rela Negeri Sembilan dilaporkan rebah akibat serangan jantung. Allahyarham ketika itu sedang berkawat melintasi pentas utama dataran Majlis Bandaraya Seremban sempena sambutan Hari Kebangsaan 2023 peringkat Negeri Sembilan. Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani dilantik Pengerusi Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB berkuat kuasa hari ini. Beliau akan menggantikan Dato' Ahmad Nazlan Idris yang telah melepaskan jawatan itu 20 Disember tahun lepas. Perkara itu diumumkan Ketua Pegawai Eksekutif PUNB Izwan Zainuddin dalam satu kenyataan media. Ujarnya ahli lembaga pengarah, pengurusan dan warga kerja PUNB merakamkan ucapan tahniah terhadap pelantikan berkenaan. Ketika ini, Tan Sri Akril adalah pengarah bebas bukan eksekutif dan timbalan pengurusi dagang Nexchange Berhad. Beliau turut memiliki Sarjana Sains Pengurusan Universiti Utara Malaysia UUM dan ijazah Sarjana Muda Kepujian Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia UTM. PUNB syarikat milik penuh Yayasan Pelaburan Bumiputera diwujudkan bagi meningkatkan penyertaan dan pembabitan Bumiputera dalam bidang keusahawanan. PUNB diletakkan di bawah seliaan Jabatan Perdana Menteri sejak Oktober 2018. Dato' Ahmad Teriruddin Muhammad Saleh dilantik sebagai Peguam Negara yang baharu berkuat kuasa 6 September depan. Pelantikan bagi menggantikan Tan Sri Idrus Harun yang akan tamat tempoh alantikan secara kontrak pada 5 September.
Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali mengumumkan perkara itu dalam satu kenyataan media. Menurut kenyataan itu, pelantikan Datuk Ahmad Terry Rudin sebagaimana diperkenan Yang di-Pertuan Agong mengikut Fasal 1 Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Selaras itu, kerajaan mengucapkan penghargaan kepada Tan Sri Idrus Harun atas perkhidmatan beliau kepada negara sepanjang memangku jawatan berkenaan. Pelantikan sekaligus mengembalikan kedudukan Peguam Negara dalam kalangan pegawai kanan Jabatan Peguam Negara. Ia setelah 3 penyandang sebelumnya adalah orang luar agensi itu bermula Tan Sri Muhammad Apandi Ali, Tan Sri Tommy Thomas dan Tan Sri Idrus yang juga bekas Hakim Mahkamah Persekutuan dan Peguam. Kali terakhir Peguam Negara dalam kalangan pegawai kanan agensi itu adalah Tan Sri Abdul Ghani Pattaya. Bertemu kembali. Dari perkhidmatan penghantaran makanan hinggalah melipat pakaian, semuanya boleh diupah. Dan kini seseorang juga boleh diupah untuk menyediakan resume. Persoalannya, adakah trend ini berlaku kerana inginkan pendapat yang pakar ataupun tiada masa untuk melakukannya sendiri? Yang menjadi kebimbangan, berbaloikah berkongsi data pribadi demi sekeping resume? Ikuti laporannya dalam segmen Turun Padang. Bukan lagi seperti dahulu. Menurut perunding dan nasihat sumber manusia Ahmad Shakir, seiring dengan gaya hidup masa kini yang semuanya di hujung jari, orang ramai mampu mendapatkan perkhidmatan yang diinginkan, termasuklah mengupah individu untuk menyedia dan melengkapkan resume. Katanya trend itu dipengaruhi dengan persekitaran ekonomi hari ini yang membuatkan orang ramai memilih untuk mengupah orang lain bagi menyelesaikan kerja mereka. Okay, dia ada satu istilah baru tau bila you mention about malas tu. Dia ada satu istilah baru, nama dia lazy economy. Jadi lazy economy ni benda yang orang malas nak buat, okay, so kita upah orang lain. So contoh dia macam tu lah, even kalau macam nak buat resume for example. Dulu kita tak pernah dengar dulu sebenarnya cerita kita upah orang untuk buat resume ke apa. Sebenarnya macam benda tu tak wujud. Okay? Tapi kita dengar sekarang ni bahawa kalau nak buat resume pun sebenarnya kita boleh upah orang. Bagaimanapun, jika dibiarkan berleluasa, perkara tersebut sebenarnya mengundang bahaya kepada seseorang. Ini kerana pembeli akan berkongsi data pribadi mereka hanya untuk mendapatkan senaskah resume. Of course, benda tu memang berbahaya. Okay? The minute kita bagi maklumat kita kepada orang lain, kita mendedahkan diri kita ke atas penyalahgunaan data pribadi. Okay? Sebab resume macam saya cakap, resume ni sebenarnya diri kita sebenarnya. Dia gambaran diri kita dalam bentuk tulisan. Apabila kita terlalu mendedahkan maklumat-maklumat pribadi kita pada tahap yang lebih ekstrim, bila kita bagi juga maklumat seperti dekat mana kita tinggal dan sebagainya, so kita akan membuka ruang kepada stalkers pula kan, benda-benda yang pelik. Sekarang ni macam-macam benda pelik yang berlaku sekarang. Bukan setakat itu sahaja, bahkan katanya orang ramai perlu mengetahui had untuk berkongsi maklumat pribadi walaupun ia melibatkan syarikat-syarikat yang menawarkan pekerjaan kepada mereka. Ini kerana katanya perkara tersebut lebih banyak membawa kesan negatif. Mungkin bagi mereka dia tak nampak kesan dia tu, tapi dia dah jadi macam saya tengok seolah-olah macam data ni tak ada apa bagi mereka. Jadi itulah bagi saya, kita kena ada limit juga. Yes, kita memanglah bila kita nak ada apa-apa transaction dengan syarikat ke apa, kita memang perlu bagi dia maklumat, tapi kena ada limit as to how much of information yang kita bagi dan apa maklumat yang kita bagi. Bagaimanapun, beliau tidak menafikan individu yang menyediakan perkhidmatan membuat resume ini adalah seorang yang bijak mengambil peluang. Yang menyediakan khidmat penyediaan resume tu, dia bagi saya dia genius lah, dia pandai lah untuk cari duit, untuk cari peluang untuk dapatkan duit apa semua. Tradisi seni ukiran kayu berasaskan tangan semakin dilupakan kerana ketelitian tinggi diperlukan bagi memastikan rekaan menjadi satu karya unik.
Walaupun begitu, masih ada mewariskan tradisi ini turun-temurun agar tidak lapuk ditelan zaman. Apa agaknya faktor yang mendorong diri terus kekal dalam industri berkenaan? Jawapannya dalam segmen Potret Inspirasi. Inilah individu yang dimaksudkan. Azahari Cik Din, 66 tahun, yang sudah lebih 30 tahun berkecimpung dalam bidang ukiran kayu. Kongsinya, industri ini semakin kurang dipelopori kerana memerlukan kemahiran tinggi. Namun anggapan itu baginya hanya pemikiran kolot kerana bidang ini menarik untuk diceburi. Bagi insan ini, minatnya terhadap seni lukis membawanya daripada seorang pekerja biasa ke bidang ukiran kayu. Minat seni daripada kecil lah. Minat tu, tapi tak pandai lukis apa, tak pandai, tapi minat tu ada. Jadi daripada rasa minat, saya bermula daripada kosong lah. Daripada A pergi belajar dengan kaum Cina lah. Dia tolong ajar daripada A sampai tu. Benda ni mula benda praktikal. Kita belajar daripada satu, kita akan pada 2, 3, 4. Bagi memastikan bidang ini tidak terus ditinggalkan, dia mewariskan kemahiran kepada anaknya, Muhammad Kushairi. Untuk itu, perniagaan bingkai kayu dibuka atas rasa tanggungjawab menurunkan ilmu kepada mereka yang mahu mempelajarinya. Pelukis ataupun artwork ni, dia cabang dia banyak. Maksudnya selain daripada ayat, dia ada ukiran kayu, dan seni ini sangat luas. Kalau kita perhatikan, kita boleh create untuk satu produk tu untuk membuat dia lebih cantik lagi daripada bila datang plain saja macam tu. Kita boleh create untuk dijadikan satu benda yang maksudnya satu benda awak tu akan lebih menarik lah. Ukiran kayu satu khazanah warisan yang tidak pernah ketinggalan zaman. Bagi insan berkemahiran ini, seni ukiran kayu seperti bingkai gambar juga boleh dijadikan satu karya seni yang unggul jika seorang penukang itu bijak mengukir seni pertukangannya. Malah, dia berharap lebih ramai generasi muda akan menceburi bidang yang dicintainya itu. Kita terus ke perkembangan cuaca esok. Rata-rata kawasan di semenanjung tanah air diramal hujan serta ribut petir pada waktu pagi, manakala tiada hujan pada malamnya. Kita mulakan dengan negeri di pantai timur. Cuaca cerah menerangi penduduk di Bumi Pahang pada waktu pagi, disusuli ribut petir di 1-2 tempat pada sebelah petang hingga malamnya. Di zon utara pula, cuaca di Perlis dijangka hujan pada waktu pagi. Bagaimanapun, cuaca kembali cerah dan tiada hujan pada sebelah petang hingga malam. Seterusnya di negeri Selangor, cuaca diramal cerah dan tiada hujan pada waktu pagi. Disusuli ribut petir menyambar 1-2 tempat pada waktu petang dan malam. Di selatan tanah air pula, ribut petir dijangka melanda 1-2 tempat di negeri Sembilan pada waktu pagi dan malam. Penduduk di kawasan pedalaman juga alami ribut petir pada sebelah petang. Selesai di Semenanjung, kita terbang pula ke Bumi Kenyalang. 1-2 tempat diramal menerima hujan pada waktu pagi, disusuli ribut petir di 1-2 tempat melibatkan kawasan pedalaman pada waktu petang dan cuaca kembali hujan di 1-2 tempat pada sebelah malam. Seterusnya, negeri di bawah Bayu. Ribut petir menyambar 1-2 tempat pada waktu pagi, disusuli ribut petir di kawasan pedalaman pada sebelah petang hingga malam. Jadi pastikan anda sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Ingat pesan orang lama, sediakan payung sebelum hujan. Sampai di sini perkembangan cuaca, kekal setia bersama kami. Menarik dalam segmen sukan sebentar lagi. Laporan sukan. Barisan pemain bola sepak terkemuka negara seperti Sochin An, Santok Singh, Mokhtar Dahari hinggalah ke zaman Dollah Saleh dan Zainal Abidin Hassan merupakan pempengaruh suatu ketika dahulu. Medannya bukan di laman media sosial tetapi Stadium Merdeka di mana bola sepak menjadi medium utama meniup semangat kebangsaan sempena Hari Kemerdekaan Negara. Dan sempena hari istimewa itu yang disambut semalam, semangat dan nostalgia ini dikembalikan semula menerusi pelancaran
pelancaran edisi terbaru kejohanan Pesta Bola Merdeka yang bakal diadakan 13 Oktober depan. Sekalipun hanya majlis pelancaran, aura Pesta Bola Merdeka, kejohanan yang menjadi lambang perpaduan negara menerusi sukan sempena Hari Kemerdekaan Negara suatu ketika dahulu cukup menggamit memori. Apatah lagi melihat kelibat legenda-legenda hidup bola sepak yang hadir pada majlis ini seperti gandengan popular skuad Harimau Malaya, Datuk Soh Chin An serta Datuk Santok Singh di era 70 dan 80-an. Dan tidak kurang juga Datuk Dollah Saleh dan Datuk Zainal Abidin Hassan, duo penyudah yang cukup digeruni pada era 80 dan 90-an. Untuk pengetahuan generasi media sosial hari ini, legenda-legenda ini adalah pempengaruh hebat buat anak muda dan belia di Malaysia tanpa mengira kaum ketika itu. Dan Pesta Bola Merdeka yang merupakan cetusan idea Perdana Menteri pertama Malaysia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj adalah medan utamanya. Edisi sulungnya diadakan pada tanggal 31 Ogos hingga 7 September di gelanggang keramat Harimau Malaya iaitu Stadium Merdeka. Stadium yang sentiasa dibanjiri penyokong dari pelbagai kaum dan latar belakang dengan hanya satu matlamat, sehati sejiwa demi Malaysia. Tahun yang saya bermain adalah pada tahun 1986 Merdeka yang diadakan dan itulah bagi saya lah masa zaman saya tu saya rasa itu tim yang terbaik yang kita perform lah. Ini semua base pada Merdeka punya aura tu lah sebenarnya bawa kita lebih semangat lah. Itu dia lah sebenarnya. Memanglah Piala Merdeka ni di dalam Asia adalah seperti Piala Dunia kerana pasukan-pasukan yang menyertai dan mereka menghantar first team dan inilah satu piala yang ditunggu-tunggukan oleh semua rakyat Malaysia kerana Pesta Merdeka ni martabat prestasi dia amat tinggi. Kini selepas 10 tahun tidak diadakan berikutan pelbagai faktor, Pesta Bola Merdeka kembali dengan imej dan transformasi baru dengan tirai saingan akan dibuka 13 Oktober di Stadium Nasional Bukit Jalil. Untuk rekod, Malaysia merupakan juara terbanyak memenangi kejohanan Pesta Bola Merdeka iaitu sebanyak 10 kali, diikuti Korea Selatan 9 kali, Myanmar 4 kali dan Indonesia 3 kali. Dan ketika diturunkan taraf sebagai pertandingan untuk skuad bawah 23 tahun, Malaysia juga pernah bergelar juara sebanyak 2 kali dengan kali terakhir pada 2013. Dalam pada itu, tiada yang lama, tiadalah yang baru. Semangat demi Malaysia yang dibawa legenda bola sepak terdahulu tetap mahu diteruskan barisan terkini skuad kebangsaan. Hanya mendengar cerita akan kehebatan Pesta Bola Merdeka dari generasi lama, namun kini peluang mengembalikan kegemilangan itu terbuka buat pemain-pemain generasi baru Harimau Malaya. Dan sememangnya aksi di Stadium Nasional Bukit Jalil Oktober nanti amat dinanti-nantikan. Pengalaman Syen selama Syen bermain bola ni, Pesta Merdeka dulu orang cakap memang meriah lah. Dan masa tu memang saya tengok di kaca TV je, televisyen je. Dan sekarang alhamdulillah rezeki untuk tampil ke Pesta Bola Merdeka. Sudah tentu kita bermain dengan pasukan yang kuat, kita ingin perbaiki apa kekurangan ada dalam diri kita. Saya berharap dengan perlawanan seperti ini saya dapat meningkatkan lagi prestasi saya untuk membantu skuad kebangsaan dan untuk preparation untuk kita pergi ke Asia Cup nanti. Dalam saingan Pesta Bola Merdeka edisi ke-42, Harimau Malaya terlebih dahulu akan menentang naib juara 2 kali India sebelum pemenang akan berdepan sama ada Palestin atau Tajikistan di pentas final. Kejohanan ini antara medan persiapan terbaik buat skuad kendalian Kim Pan-gon menjelang kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 dan Piala Asia 2023 di Qatar Januari tahun depan. Sekian saja laporan sukan perkembangan antarabangsa selepas ini. 6 suspek ditahan berhubung insiden letupan kereta.
Laporan antarabangsa. 6 orang ditahan dalam kejadian 2 letupan kereta yang berlaku di ibu negara Ecuador pada hari Rabu dan Khamis lalu. Letupan pertama berlaku di bekas bangunan agensi penjara negara itu, SNAI, yang kini menjadi rumah kepada Kementerian Wanita dan Hak Asasi Manusia. Namun masa letupan kedua masih belum disahkan oleh polis. Setakat ini 6 orang telah ditahan berhubung letupan itu. 4 daripada tahanan dilaporkan mempunyai rekod pemerasan dan penculikan sebelum ini. Salah seorang daripada suspek adalah warga Colombia. Bagaimanapun tiada kecederaan jiwa dilaporkan. Taufan Saula yang melanda Filipina menyebabkan hampir 400,000 penduduk hilang tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa, seorang maut akibat bencana itu. Ia menyaksikan lebih 21,000 penduduk ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Filipina dijangka terus mengalami jumlah taburan hujan yang tinggi meskipun selepas Saula bergerak keluar dari negara itu minggu ini. Sehingga kini sebahagian kawasan ditenggelami air selain kejadian tanah runtuh termasuk Metro Manila serta kawasan pedalaman. Sementara itu, ribut Haikui yang melanda Filipina adalah bencana ke-8 melanda negara kepulauan berkenaan tahun ini. Biro Pengurusan Bencana telah meningkatkan langkah siap siaga berikutan ramalan satu lagi ribut tropika bakal melanda beberapa lokasi dalam masa terdekat. Hong Kong bersiap sedia dalam menghadapi taufan Saula yang dijangka tiba lewat hari ini. Pihak berkuasa sudah mengeluarkan amaran angin ribut ke tahap 8, menyaksikan bandar itu diarah menutup sekolah dan menghentikan segala jenis perniagaan. Taufan Saula dijangka membadai Hong Kong lewat hari ini dengan kelajuan 200 km sejam di daerah timur Guangdong. Pihak berkuasa menjangka taufan Saula bakal menjadi antara 5 taufan terkuat melanda Guangdong sejak tahun 1949. Sebahagian penduduk sudah pun mengambil langkah berjaga-jaga dengan memastikan kediaman mereka kukuh dalam menghadapi hujan dan ribut yang kuat. Semua sekolah juga telah ditutup walaupun baru memulakan sesi persekolahannya semalam setelah menerima arahan pihak berkuasa. Keadaan persekitaran dijangka merudum sebaik taufan Saula tiba dan amaran susulan akan dikeluarkan dari semasa ke semasa. Sekurang-kurangnya 2 maut manakala 3 yang lain cedera dalam insiden tembakan dekat pusat beli belah di Texas, Amerika Syarikat. Setakat ini belum ada laporan penahanan suspek utama yang mendalangi serangan bersenjata itu. 2 pelancong yang bermain jet ski di Maghribi ditembak mati oleh pengawal pantai Algeria selepas merentasi sempadan maritim antara 2 negara Mediterranean dipercayai akibat sesat. Bilal Kisi dan Abdel Ali Mersha, kedua-duanya warga Perancis Maghribi, mengambil jalan yang salah dari pusat peranginan pantai Saidia di hujung timur Laut Maghribi. Lebih 2.7 juta pengundi akan memilih Presiden ke-9 Singapura pada pilihan raya hari ini yang menyaksikan persaingan 3 penjuru. 3 calon itu terdiri daripada bekas Ketua Pegawai Pelaburan Kumpulan GIC, Ng Kok Song, bekas Ketua Pegawai Eksekutif NTUC Income Insurance Cooperative, Tan Kin Yan dan bekas Menteri Kanan Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Polis menahan seorang lelaki gara-gara membawa seekor lembu dengan kereta yang dipandunya melalui jalan raya di Nebraska, Amerika Syarikat. Kenderaan terbabit diubah suai bagi ruang menempatkan haiwan berkenaan pada bahagian penumpang. Namun tindakan itu dikuatiri mengancam nyawa pengguna jalan raya lain. Atas sambutan hangat rakyat Malaysia, rancangan realiti nyanyian di TV3 Family Duo kembali untuk musim baru. Rancangan yang terkenal dengan tema unik mengangkat nilai kekeluargaan menerusi irama muzik itu bakal menyajikan kelainan kepada peminatnya dalam musim baru. Bingkisannya dalam segmen seni dan hiburan. Mendapat purata 1.8 juta tontonan setiap minggu di musim lepas umpama satu isyarat. Itu kata Russell Mark Rodriguez selaku Ketua Produksi Kandungan Penjenamaan MPTN berhubung penghasilan musim baru rancangan reality musical itu. Jelasnya program itu turut mendapat permintaan daripada artis tempatan untuk menonjolkan bakat di samping mengeratkan silaturahim bersama keluarga. Pas Family Duo kedua dah habis, tiba-tiba banyak permintaan daripada artis yang sokongan yang nak masuk dan nak participate dekat Family Duo untuk dia nak tengok sebab dia persembahan, dia bukan penyanyi competition, it's a persembahan sama sendiri tau, macam family. So dia orang selalu akan macam tengok, oh let's do better in this, tengok siapa yang boleh buat lagi hebat persembahan yang buat. Dia bukan setakat vokal saja.
Ujarnya program yang bakal memasuki musim ketiga itu akan membawakan beberapa pasangan selebriti popular untuk bersaing bagi meraih gelaran juara. Saya penonton suka tengok macam persaingan family A dengan persaingan family B. So mana yang buat hebat, how to show lebih bakat, kreativiti, main props, bukan main props. So benda-benda tu yang kita mengangkarkan benda tu sebab permintaan penonton pun banyak. Beliau ditemui ketika majlis sesi sepetang bersama media petang tadi di Petaling Jaya. Turut hadir adalah Pengurus Besar Kanan TV3 Siti Nurlisia Muhammad Nazri dan Pengurus Besar Kanan Produksi MPTN Nur Syahila Harun Shah. Menyentuh mengenai rancangan program lama yang pernah mewarnai kaca televisyen seperti Sinaran Pasport Kegemilangan dan Mentor, TV3 tidak menolak kemungkinan program-program itu akan diberi nafas baru dan bakal kembali menghiburkan peminat. Terus ikuti kami di aplikasi X, Facebook, TikTok dan YouTube Buletin TV 9 bagi mengetahui perkembangan terkini. Terima kasih kerana terus menonton kami dalam Buletin Waktu Perdana terawal. Sebelum berpisah, saksikan visual pesta baling tomato atau tomatina di Sepanyol. Saya Ifan Ali. Dan saya Natasha Nasharuddin Shah. Bertemu lagi esok jam 7 malam. Assalamualaikum. Salam hormat.